Baik, kita kembali bersama di pertemuan kita untuk hari ini, Auda, 19 Jun 2021, masih bersamaan dengan 8 Zulkaidah 1442 Hijrah. Auda, hari ini hari Sabtu, hujung minggu, pastinya Albis kita mempunyai perancangan yang tersendiri. Baik, menyentuh tentang perancangan ini, pasti juga ada tempat-tempat yang menarik Auda boleh kunjungi bersama. Dan tempat-tempat menarik berkenaan ialah muzium. Dan untuk itu, segmen Muziumku Warisanku akan mengongsikan bersama Auda hari ini mengenai variasi hasil penyelidikan, di mana narasumber kita pada hari ini iaitu Yang Mulia Wang Haji Muhammad Ruzaini bin Haji Muhammad Daud, Pegawai Penyelidikan Arkib, akan bersama Auda. Baik. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ya, Alhamdulillah, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah ya. Jadi kita akan menyentuh ni Tuan mengenai dengan variasi hasil penyelidikan, iaitu di mana kita dimaklumkan ya bahawa muzium dan juga arkib merupakan sebuah institusi khusus ya dalam menjaga khazanah warisan negara sebagai sebuah penyimpanan bahan, spesimen dan sebagainya ya untuk rujukan masa akan datang. Jadi dapatkah Tuan ceritakan ya kepada penonton kita dengan lebih lanjut lagi khususnya apakah sebenarnya peranan penyelidikan khususnya dalam bidang muzium ini? Okey. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Merujuk makna dalam penyelidikan itu sendiri ialah merujuk kepada makna meneliti, memeriksa ataupun untuk mengetahui mengenai sesuatu perkara. Umpama pepatah Melayu menyatakan tidak akan dipecahkan ruyung, tidak akan dapat sagunya kalau tidak dipecahkan ruyung. Ya, dalam konteks Jabatan Muzium sendiri, bidang penyelidikan itu boleh merujuk kepada beberapa bahagian-bahagian yang terdapat di dalamnya. Ya, pertama sekali seperti bidang etnografi yang lebih menyelidiki mengenai bidang kaji bangsa, dan arkeologi pula lebih menyelidiki daripada sudut kaji purba. Sementara ilmu kejadian lebih menuju kepada pengumpulan spesimen-spesimen seperti flora dan fauna. Dan arkib juga lebih melihat kepada perkembangan dan evolusi serta pembangunan negara. Baik Tuan, dalam kita ni sama-sama melaksanakan sebuah penyelidikan atau mesti juga adanya kita ni memiliki kaedah ataupun metodologinya ataupun bahan-bahannya sendiri. Mungkin dapat Tuan jelaskan lebih lanjut mengenainya. Ya. Terima kasih. Ya, memang betul. Di dalam melaksanakan sebuah aktiviti penyelidikan itu, terdapat beberapa kaedah-kaedah yang boleh dilakukan untuk menjayakannya. Antara yang boleh dijelaskan di sini, yang pertama ialah kajian lapangan, di mana penyelidik-penyelidik itu akan turun ke lapangan untuk membual, mewawancara yang biasanya dilakukan oleh penyelidik dalam kalangan etnografi. Dalam kalangan arkeologi pula, mereka akan sering melakukan aktiviti penggalian untuk menemukan artifak yang di dalam tanah tu. Sementara kajian kuantitatif pula lebih mengumpulan data melalui borang kaji selidik yang diedarkan. Selain itu, kajian perpustakaan dan arkib juga boleh dilaksanakan melalui rujukan-rujukan terhadap rekod-rekod awam dan bahan terbitan yang terdapat di arkib dan perpustakaan. Ya, jadi itulah antara kaedah ya penyelidikan yang telah kita saksikan tadi ya, antara video ya yang dapat kita saksikan. Jadi Tuan, bagi memastikan ya kelancaran dalam melaksanakan aktiviti penyelidikan itu, jadi apakah antara persediaan ya, kalau bahasa Inggerisnya preparation, yang perlu dilakukan ni? Okey. Seperti mana yang saya jelaskan tadi, aktiviti penyelidikan ini sememangnya sebuah aktiviti yang agak sedikit mencabar ya. Ya, betul. Okey. Memang persediaan memang perlu dilakukan secara rapi. Ya. Pertama sekali ialah penubuhan kumpulan penyelidikan, dan kedua ialah seseorang penyelidik itu haruslah menentukan apakah yang ingin diselidiki itu. Ketahui skop kajian yang ingin diselidiki agar ianya lebih tertumpu dan tidak lari. Mengetahui akan kita ni akan menubual informan, setentunya kita ni akan menyediakan soalan seperti mana yang dilakukan oleh Muhammad dan Intan pada ini mewawancara saya. Ya. And then juga setentunya lah juga kita ni dibekalkan dengan sedikit pengetahuan ya, agar tidak orang bukan turun-turun ayam sekadar macam itu. Dari sudut kelengkapan pula, penyelidik juga harus menyediakan pita rakaman, kamera dan pita rakaman video untuk merakamkan segala rakaman audio dan juga video yang akan digunakan kelak.
Baik, itu mengenai bahan dan juga ataupun mungkin juga cara-caranya. Jadi mungkin dapat juga Tuan kongsikan mengenai kumpulan penyelidik ini. Siapa sebenarnya mereka ini? Okey, memandangkan penyelidikan ini memerlukan kumpulan penyelidik tidak ada bergerak secara seorang lah. Ya. Ianya tentunya terdiri daripada penyelidik sendiri, dan lepas tu penolong penyelidik, dan yang mereka ini berperanan dalam menemu bual ataupun mempertanyakan dan juga bersedia dengan perintah rakaman lah. Selain itu, juru kamera dan juru gambar juga diperlukan untuk menggambar dan merakam macam di dalam sesi temu bual itu ketika diadakan. Baik, biasanya lah kalau kami sendiri kalau menemu bual ataupun wawancara ada cabarannya tersendiri, Tuan. Betul. Bagaimana pula dengan pihak Tuan mengenai cabaran? Adakah lebih sukar bagi setengah kes? Memang diakui ya dalam melakukan penyelidikan ini, ia bukan sahaja tertumpu di dalam kawasan dalaman seperti di ruang studio pada masa ini. Ada kalanya penyelidik-penyelidik yang perlu bermalam di hutan. Ada juga yang perlu beradaptasi dengan budaya dan juga macam harus hiduplah dengan macam dengan kelompok individu itu untuk membiasakan dengan budaya dan etnik seindividu termasuk di kawasan pedalaman. Okey, itu daripada mengetahui kita ni akan menemu bual pelbagai bangsa ni, bahasa juga menjadi satu cabaran ya. Komunikasi, Di mana bukan sahaja bahasa Melayu rasmi yang tadi standard yang digunakan, bahasa-bahasa etnik juga mungkin kalau boleh dikuasai tu, tapi itu dah pentingnya kita ni mempunyai ada juru pandu yang biasanya terdiri daripada golongan-golongan kampung, warga-warga kampung. Lepas tu and then juga masa memang satu cabaran lah. Betul. Kerana ia memperuntukkan masa yang lama. Bagi untuk sesuatu bahannya sesuatu kajian saja, Tuan. Ya. Jadi bagaimana pula seterusnya? Mungkin dapat dikongsikan selepas membuat penyelidikan yang mengambil masa lama, mungkin terlebih dahulu dapat dikongsikan. Biasanya dalam berapa lama tu yang diambil untuk mengambil penyelidikan itu? Okey, selalunya dalam tempoh penyelidikan ni, ianya macam bermula daripada perundingan lah tu di antara kumpulan-kumpulan ini, menetapkan mengenai tajuk, lokasi, lepas tu siapakah informannya, lepas tu baru turun ke kajian tu. Lebih kurang mungkin ada makan masa dalam sebulan dua. Wah, sebulan dua. ya. Baik, selepas penyelidikan, proses seterusnya bagaimana? Okey, biasanya setelah diwawancara informan ini hasil penyelidikan yang terdiri daripada rakaman-rakaman audio iaitu suara dan juga rakaman-rakaman video itu akan dia tu letak macam rakaman audio itu biasanya akan ditranskripsi. Ya. Ditranskripsi dihadirkan di dalam bentuk penulisan tapi bukan pulang penulisan yang standard yang benar tu. Atau setiap perkataan akan ditranskripsi. Dan lepas tu rakaman-rakaman audio, video dan gambar itu juga akan disunting lah oleh pihak-pihak yang tertentu juga. Ya. Jadi itulah antara proses ya yang apabila proses seterusnya setelah sebuah pendidikan selesai. Jadi Tuan ya di dalam proses penulisan khususnya apakah antara ciri-ciri penting yang wajar disertakan ya bagi memastikan sebuah penulisan yang berbentuk ilmiah khususnya pendidikan ini akan kelihatan lebih informatif dan juga relevan. Macam mana ni Tuan? Okey, di dalam menzahirkan ataupun merealisasikan sebuah karya penulisan itu, apa yang antara ciri-ciri yang perlu dinyatakan adalah perihal apa, siapa, bagaimana, tajuknya. kenapa, di mana. Perkara-perkara ini adalah antara intipati yang wajar untuk disertakan di dalam bidang penulisan yang kita ni zahirkan itu. Kemudian menyedari akan ini adalah sebuah penulisan berbentuk ilmiah, bukannya macam berbeza dengan penulisan berbentuk fiksi ataupun penulisan fiksional atau ini adalah berbentuk ilmiah dan fakta, maka kajian lepas adalah diperlukan tu. Dengan itu wajar ataupun literature review, kajian berbentuk perpustakaan tu mungkin diperlukan di mana ianya akan dapat mendukung hipotesis ataupun juga membuat perbandingan dengan kajian terkini dengan kajian lepas. Selain itu juga menyedari akan ini juga adalah kajian ilmiah. Daftar perpustakaan, bahan-bahan rujukan termasuk buku, rekod dan juga sesi wawancara yang diadakan juga perlu dinyatakan di dalam hasil penulisan itu agar mengelakkan dari terjadinya sebarang gejala plagiat.
Ya. Jadi itulah antara ciri-ciri penting yang perlu ada untuk melihatkan penyelidikan itu nampak informatif dan juga relevan. Betul. Pastinya kita ni menyelitkan mengapa di mana, dan juga antaranya adalah kita masukkan literature review dan sebagainya tuan. Ya, betul. Jadi tuan, adakah jabatan muzium-muzium turut bekerjasama ni dengan agensi-agensi lain dalam melaksanakan sesebuah penyelidikan? Sekiranya ada, mungkin boleh dijelaskan dengan lebih lanjut lagi tuan. Alhamdulillah, pada masa kini memang Jabatan Muzium sangat mengalu-alukan sebarang kerjasama ataupun kolaborasi dengan beberapa agensi lain, tidak kira sama ada dalam negara ataupun di luar negara. Sebagai contoh, antara yang terbaru ialah Jabatan Muzium terus menerima beberapa orang pelajar yang mengikuti sesi latihan penempatan ataupun latihan industri untuk mengikuti discovery seperti daripada beberapa institusi pengajian tinggi di muzium-muzium di bawah Jabatan Muzium ini. Dan kalau jika boleh saya kongsikan, ini adalah antara hasilnya daripada salah seorang mahasiswi yang mengikuti program latihan penempatan di Arkib Negara Brunei Darussalam, di mana kajian mengenai pengambilan askar wanita pertama yang lebih memperlihatkan kegigihan wanita-wanita tempatan menyahut cabaran untuk mengeblank tugas-tugas sebagai askara seawal pada tahun 1981 yang dizahirkan di dalam bentuk inilah rencana ilmiah, mungkin akan dikompilasikan satu masa nanti. Baik, Tuan ada menyentuh mengenai tentang buku-buku ini dan ianya bukan hanya sekadar hiasan. Jadi mungkin dapat Tuan kongsikan lebih lanjut mengenai buku-buku yang tadi dan juga seterusnya. Adakah ianya dipamerkan dan juga dijual bagaimana? Okey, terima kasih. Ya, seperti yang saya nyatakan tadi dan apa yang mungkin penonton dapat saksikan di Kaca TV pada pagi ini, yang saya bawakan adalah beberapa buah buku yang diterbitkan oleh Jabatan Muzium hasil daripada penyelidikan. Ini adalah berita muzium yang diterbitkan setiap 3 kali dalam setahun yang memaparkan hasil penulisan karya pegawai dan kaki tangan Jabatan Muzium sendiri, dan dua buah buku itu ialah mengenai adat etnik perkahwinan dan juga celapa, di mana ianya lebih menjuruskan kepada kajian etnografi, memperlihatkan kepelbagaian dan uniknya etnik budaya di Brunei ini memiliki 7 etnik dan budaya-budaya yang berbeza. Dan itu adalah Brunei Museum Journal yang menampilkan kompilasi 2020 ilmiah sama ada hasil karya penulisan tempatan dan juga luar negara. Itu adalah buku panduan habitat liar akuatik di Tasik Merimbun, hasil terbitan penyelidik daripada bahagian ilmu kejadian. Dan 2 buah buku di hujung itu adalah mengenai Brunei Shipwreck dan juga port, di mana ianya lebih memperlihatkan mengenai penemuan kapal karam di perairan Brunei pada tahun 1997 dan juga mengenai sejarah pembuatan bot yang cukup menarik. Mengenai yang dijual, sememangnya buku-buku terbitan ini memang boleh didapati di kios yang terletak di arah 1 bangunan Arkib Negara Brunei Darussalam. Ya, Alhamdulillah, sudah tidak baru saja kita ikuti bersama di mana ada beberapa buah buku dan juga penulisan yang dilaksanakan oleh Jabatan Muzium-Muzium. Jadi Tuan, umum kita mengetahui muzium berperanan dalam mempamerkan bahan artifak. Jadi apa pula peranan pendidikan ini dalam membantu merealisasikan sebuah pameran itu? Okey. Ya, seperti mana yang kita lihat di muzium-muzium yang ada di negara Brunei Darussalam ini, seperti Muzium Teknologi Melayu, Muzium Maritim, Muzium Alat Kebesaran Diraja, Muzium Dana Belaid dan juga Galeri Sukan. Memang pameran-pameran ada yang dipamerkan di galeri-galeri tersebut. Namun dalam merealisasikan sesebuah pameran itu, perancangan rapi adalah perlu dan perancangan itu adalah termasuk penyelidikan. Penyelidikan ini adalah diperlukan untuk mendapatkan storyline, dan juga storyline ini adalah dapat membantu kurator-kurator untuk merealisasikan sebuah pameran itu. Selain itu juga, selain storyline, hasil penyelidikan, informasi yang diperolehi itu akan dapat membantu untuk
menyediakan caption-caption ataupun penerangan setiap artifak-artifak yang dipamerkan itu. Kalau macam hanya diletakkan saja, Ya. pengunjung juga tidak akan faham kan Betul. apakah Betul. fungsi ataupun Ya. kenapa artifak itu dipamerkan. Betul. Ya. Ya, jadi Tuan selain daripada muzium ya sebagai sebuah institusi yang berperanan dalam mempamerkan artifak, jadi apa lagi fasiliti yang terdapat di Jabatan Muzium-Muzium? Okey, menjurus kepada bidang penyelidikan sendiri, ya mungkin kalau pengunjung yang datang berkunjung ke muzium-muzium di bawah Jabatan Muzium-Muzium boleh Ya. melihat artifak saja tuan. Ya. Kalau macam ingin melihat daripada sudut bahan-bahan teks ataupun rekod-rekod awam, para penyelidik sendiri boleh dijemputlah tu ataupun dialukan untuk hadir ke Arkib Negara Brunei Darussalam ataupun perpustakaan Jabatan Muzium-Muzium yang terletak di bangunan Arkib Negara Brunei Darussalam di Jalan Dewan Majlis untuk menyelidiki dan merujuk rekod-rekod awam terdiri daripada setiausaha kerajaan, gambar-gambar, pelan, peta dan sebagainya. Iya ya. Baik, itu antara pengungsian bersama Auda untuk pertemuan kita di hari ini, variasi hasil penyelidikan yang Ya, baik. seperti kita saksikan tadi dalam beberapa buah buku yang Auda saksikan di TV Auda sekarang ini juga itu antara hasilnya. Jadi tuan mungkin ada yang berminat nih, mungkin sebagai hasil rujukan kah ataupun mungkin ingin mengetahui lah lebih lanjut mengenai negara Brunei Darussalam ini. Bagaimana bagi mereka untuk lebih lanjut menghubungi ya. pihak muzium sendiri? Terima kasih. Sememangnya ya, bahan-bahan terbitan ini bukan saja penting bagi tujuan rujukan, mungkin ia juga satu bacaan umum khususnya untuk generasi-generasi pada masa kini untuk mendapatkan informasi mengenai negara kita ini sendiri ya. Bagi mana-mana pihak yang berminat pula boleh menghubungi di talian pejabat kami iaitu 2381 672 ataupun mengikuti laman sesawang rasmi kami iaitu www.museums.gov.bn ataupun mengikuti laman media sosial rasmi Instagram dan juga Facebook kami iaitu Jabatan Muzium-Muzium Brunei. Ya, Alhamdulillah sudah tidak bersedia kita ikuti bersama dalam segmen Muzium Kewarisanku. Betul. Iaitu mana kita menyentuh mengenai dengan variasi hasil penyelidikan. Jadi banyak sebetulnya info-info yang dapat kita diketahui bersama ya, bagaimana antara ciri-ciri ya, bagaimana untuk menjadikan penyelidikan itu nampak informatif dan juga relevan. Betul. Dan juga apakah antara persediaan-persediaan yang perlu dilakukan dan juga sebagainya. Jadi ini sebetulnya memang amat pentingnya untuk mereka yang sedang membuat kajian ataupun bakal membuat kajian. Ini merupakan sedikit asas lah yang perlu mereka ketahui bagaimana mereka membuat penyelidikan dalam sesuatu perkara sebetulnya. Dan kadang-kadang ini bukan saja sebagai penyelidikan, tapi kadang-kadang sekolah rendah juga kadang-kadang mereka ini mahu juga untuk mungkin ada projek-projek yang diberikan oleh guru-guru mereka. Betul. Dengan adanya buku-buku kajian ini dan juga gambar-gambar yang disediakan ya Tuan, lebih mudah pada anak-anak Ya. untuk memberikan gambaran kepada rakan-rakan di kelas dan juga kepada guru-gurunya. Dan sudah tentunya kita sebagai ibu bapa berperanan yang penting dalam sama-sama kita memberikan di manakah tempat untuk mengambil rujukan tersebut. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang sudi berkesudian untuk mengikuti bersama di segmen Muzium Kewarisanku. Terima kasih saya lagi ucapkan kepada Tuan Haji Muhammad Ruzaini bin Haji Muhammad Daud, Pegawai Penyelidikan Arkib. Sekali lagi terima kasih Tuan. Alhamdulillah, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi